ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan taufik serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat lagi meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengimarahkan surau kita dengan menunaikan salat fardu maghrib dengan cara berjamaah, dan dapat lagi kita meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada masa yang sama kita dilebarkan dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab hadis 40 hadis penawar hati. Sambungannya di muka surat 70, hadis yang ke-24. Muka surat 70, hadis ke-24, yang bertajuk Kenapa Hati Menjadi Keras. Kenapa hati menjadi keras? Jadi tuan-tuan, hati ini pernah disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi menyatakan kepada kita, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kita supaya mesej sebenar kita, ala tuju sebenar kita tak lari. Lalu Nabi ingatkan kita dengan satu hadis pesanan Nabi supaya kita berhati-hati menguruskan kehidupan kita. Nabi nyatakan macam mana? Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa parak seseorang itu, tidak melihat kepada gambaran luar, warna kulit, keturunan, rupa paras, tinggi rendah, sifat-sifat luaran kita, keturunan kita, warna kulit kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menilai kita pada gambaran luar, rupa paras, pakaian, pangkat darjat, kemewahan. Kita nilai, kita nilai hak tu. Memang itulah yang menjadi nilaian kita pada hari ini. Kita tengok hak luar tuan-tuan. Tengok hak jaya tu, tengok hak luar tuan. Tengok rumah besar mana, tengok kereta besar mana, pendapatan berapa banyak, pangkatnya macam mana. Tapi Nabi kata dah, hak tu bukan tempat lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tempat lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Hak disebut tadi semua kita urus kehidupan kita semata-mata di dunia semata-mata. Lepas pada ni, hak nak cerita hak lepas pada ni, hak Nabi suruh ambil berat sangat. Yang hari ni sampai kita tertipu pada hari ni. Dengan ada kejar hak luar ni, ramai orang tertipu hari ni. Ramai orang tertipu dengan sebab gambaran luar. Dengan kecanggihan-kecanggihan yang dicipta, manusia tertipu pada hari ini, sehingga mengenepikan kekuasaan agung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi bagi tahu lama dah, bukan hari ni bagi tahu ni. Walaupun baca malam ni,
Nabi bagi tahu bila tu? 1400 tahun yang lalu lagi tuan-tuan. Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah Ta'ala tak melihat pada rupa barat, gambaran luaran kita, warna kulit kita, pakaian kita, pangkat darjat kita, keturunan kita. Hak lihat mana? Akan tetapi tempat lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu pada hati kita dan pada amalan kita. Pasal apa hati? Pasal apa pada amalan? Kerana cerita berkaitan dengan hati tuan-tuan berkait rapat dengan akhirat. Hak luaran ni tuan-tuan, kalau tak kena cara pembawakan, kalau kita bawa dalam keadaan hati kita lalai, maka tuan-tuan ramai orang rosak dengan sebab mengurus dunia tanpa hati yang tulus ikhlas untuk nak mencari redha Allah Ta'ala. Sebab tu kalau hati kita ni hidup, hati kita ni celik, boleh nampak kehebatan Allah, maka kita boleh huruf yang luaran ni bertepatan dengan syariat Allah. Tapi kalau hati kita mati, kalau hati kita ni sakit, kalau hati kita ni keras, kalau hati kita ni tidak betul-betul ikhlas untuk nak mencari redha Allah Ta'ala, maka macam-macam boleh berlaku tuan-tuan pada hari ini. Macam-macam, segala macam pada hari ini boleh berlaku. Dengan sebab apa? Dengan sebab manusia bertindak tidak berdasarkan kepada keikhlasan hati. Manusia bertindak bukan semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi nyatakan tempat pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala mana ni? Hati. Pasal apa hati? Hati ni tempat simpan ketakwaan kita pada Allah. Tu tempat simpan dia. Di mana simpan dia? Hati. Tempat simpan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat simpan makrifah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat simpan kesabaran kita. Tempat simpan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak lagi. Rupanya benda-benda hok tak nampak tengok ni banyak duk simpan di mana? Banyak duk simpan di dalam hati. Hok tak nampak tengok mana dia? Antaranya benda baik, dosa dan pahala. Boleh tengok tak? Tak nampak. Kita boleh lihat dengan tulisan yang ditulis, janji-janji daripada Nabi SAW melalui amalan kita. Setelah kita beramal, nampak tengok tak? Tak nampak tengok. Maka bagi orang yang celik mata hati, mereka akan nampak nilai ini dengan keyakinan hati. Mereka nampak nilai ini walaupun belum sampai masa untuk nampak. Mereka nampak dengan keyakinan hati. Maka betul lah hak Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala tengok tempat mana? Tengok hati. Tapi jangan silap faham, mentang-mentang tengok hati, hak luaran tak nak jaga. Lepas ni dah aurat laku. Pasal apa? Allah Ta'ala tak tengok luar. Pasal Allah Ta'ala tengok hati. Tu silap faham. Kita hari ni dipantau dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ni biar bersyariat. Kalau kita tak berpegang dengan syariat, kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, dan barang siapa yang pilih selain daripada syariat Islam sebagai cara hidup, pilih selain daripada Islam sebagai jalan keluar, sebagai cara hidup yang sebenar untuk nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ambil hal lain. Undang-undang Islam ada tak? Undang-undang Allah ada tak? Dia ambil lain. Kenapa? Dia fikir dengan akal, dia fikir dengan ideologi yang ada, maka yang ni lebih sesuai. Kata Allah, barang siapa yang ambil selain daripada Islam, ambil selain daripada syariat Islam ini sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima buat selama-lama. Ni nafi mu'abbad. Tuan-tuan, siapa-siapa belajar bahasa Arab, tuan-tuan, la ni tuan-tuan nafi berterusan sampai bila? Sampai bila-bila. Allah Ta'ala tidak akan terima sampai bila-bila. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, selama-lamanya Allah Ta'ala tak terima kita kalaulah kita urus kehidupan kita bukan dengan cara Islam, tuan-tuan. Tu Allah Ta'ala bagi tahu, bukan saya, tuan-tuan.
Walaupun cara penyampaian tu biasalah, orang muda ni dia kasar sikit bunyi tuan-tuan, biasalah. Kan? Kalau tak nak kasar, panggil orang tua-tua sikit tuan-tuan. Dia bunyi lembut sikit tuan-tuan. Orang lama-lama dia lembut sikit bahasa dia tuan-tuan. Orang muda ni maklum sajalah tuan-tuan. Dia memang standard dia macam tu dah tuan-tuan. Biar kena dengan apa yang kita cakap tuan-tuan, bahasa kita tu. Biar kena dengan apa yang kita bagi tahu tuan-tuan. Nada kita tuan-tuan. Jangan tuan-tuan nak cerita pasal ittaqullah, benda penting tu. Kita cerita ittaqullah. Orang dengar? Dengar. Orang tak dengar tuan. Sebab tu tuan-tuan, haru biru kehidupan hari ni tuan-tuan. Pasal apa? Duk cerita benda penting tuan-tuan, nadanya macam tak penting. Dia nak tuan-tuan, kalau benda penting, kita kena cerita dengan nada yang penting juga tuan-tuan. Sebab tu Nabi, ketika mana Nabi bagi penyampaian, bagi khutbah, bagi ucapan, kalau benda tu benda penting tuan-tuan, muka Nabi macam mana? Muka Nabi tuan-tuan macam panglima perang tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Panglima perang tuan-tuan. Mata merah padat tuan-tuan. Oh, kita hari ni kalau lebih-lebih sikit, oh ustaz ni lebih-lebih lah ni dia kata. Tu dia tuan-tuan. Kena mengaji bagi habis dulu tuan-tuan. Mengaji bagi habis dulu. Kalau tuan-tuan pergi dengan khutbah di Mesir tuan-tuan, tak ada macam kita hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar khutbah-khutbah di negara-negara Arab yang ditarbiah dengan cara yang betul tuan-tuan, tak ada macam kita pada hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar juga khutbah-khutbah cara betul tuan-tuan. Orang yang belajar dengan kaedah yang betul, baru bawa dengan kaedah betul tuan-tuan. Kalau tidak, macam tu juga. Sampai tempat ittaqullah, betul pun ittaqullah. Last sekali orang pun tidur tuan-tuan. Cepat faham jadi. Kata Allah, tidak akan diterima buat selama-lamanya kalau kita pilih selain daripada Islam. Balik akhirat macam mana kesudahan? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka ini di akhirat nanti termasuk dalam golongan yang rugi. Rugi di akhirat tuan-tuan, penghujungnya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Tu hak kita takut tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita urus kehidupan kita hari ini daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, biar pada masa yang sama tindakan kita tadi biar ada fungsi hati. Fungsi hati. Biar tindakan kita tadi bukan semata-mata tindakan, biar pada masa yang sama tuan-tuan, daripada hati yang tulus ikhlas. Biar tindakan kita tadi nak cari redha Allah, bukan nak cari redha manusia tuan-tuan. Biar kita dengan Allah tuan-tuan. Itu fungsi hati tuan-tuan. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, wa a'malikum kata Allah. Kata Nabi. Allah Ta'ala tengok ke mana? Selain daripada tengok hati, dia tengok amalan kita. Sejauh mana tuan-tuan? Sejauh mana ikhlas perbuatan kita hari ini? Ibadah kita, penampilan kita pada hari ini, sejauh mana ikhlas tuan-tuan? Itu hati kita cerita tuan-tuan. Tu mukadimah pasal apa tu? Pasal hati. Dalam ayat Allah banyak cerita pasal hati sebenarnya tuan-tuan. Banyak ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan hati. Dalam ayat Quran ada